读你的话。 Berbicaralah, kami siap mendengar. 求你对我们说话，我们预备心聆听。 Berkati dan pakai kedua hamba-Mu supaya boleh dipadukan sehingga kebenaran firman bisa disampaikan dalam dua bahasa dengan jelas. 求你赐福和感动两位仆人，好让我们能够靠着主的带领，能够将你的话语传讲得很正确。 Berkati jemaat Tuhan supaya bisa berkonsentrasi dan mengerti apa yang disampaikan. 赐福你的会众，让我们能够专心聆听你的话语。 Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu ya 我 Tuhan. 把这段时间完全交托， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam 4 minggu Advent di GKI Karawaci, kita sedang membahas satu seri khotbah yang berasal dari satu ayat. 各位兄弟姐妹，在我们卡拉瓦基4个江临州里面，我们都在分享，在讨论一个问题，就是在一节经文里面。 Dan ayat itu adalah dari Yesaya pasal 9 ayat ke-5. 而且这些经文是在以赛亚书，中文的是9章第6节。 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita dan seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 因有婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙测试、全能的神、永在的父、和平的君。 Saudara, Yesaya 9 ayat ke-5 itu sesungguhnya adalah satu nubuat mengenai Mesias yang akan datang. 这个以赛亚书9章第6节，其实是个预言要将要到来的弥赛亚， Nubuat mengenai Mesias yang dinanti-nantikan. 就是预言将每个人都期待的弥赛亚。 Dan saudara sebagai nubuatan maka menantikan penggenapan itu. 那么因为是预言，所以我们等候这个预言的成就。 Saudara, penggenapan penuhnya itu adalah di dalam diri Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. 而且这个完全的成就是在主耶稣将要领导世界的主耶稣身上。 Tetapi saudara, Yesaya 9 ayat ke-5 itu sesungguhnya adalah ayat yang ditujukan pertama-tama untuk bangsa Israel di zaman Nabi Yesaya yang hidup di dalam kegelapan. 但是这节经文以赛亚书第9章第6节，其实是指着那个在以赛亚时代住在黑暗中的以色列人。 Dan itu terlihat di dalam ayat yang pertama. 而且这一点我们可以从以赛亚书第9章第2节所看到。 Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. 在黑暗中行走的百姓看见了大光，住在死荫之地的人有光照耀他 Nah, 们。 saudara, kegelapan di sini tentu bukan arti kegelapan secara harafiah, 这里所谓的黑暗，并不是指字面上的黑暗， tetapi kegelapan yang memiliki makna simbolis. 而且是一个代表性的黑暗， Menggambarkan kehidupan bangsa Israel yang tidak sedang dalam keadaan baik dalam banyak aspek. 这描绘着以色列人在很多方面都在很不好的状况当中。 Saudara, bicara kegelapan paling tidak berkaitan dengan dua hal. 讲关于黑暗，至少有关于2点。 Yang pertama itu berkaitan dengan evil, dengan kejahatan, hal-hal buruk, penderitaan, dosa. 这个黑暗呢，其实是关于邪恶，就一些罪恶、一些暴力或者是一些不好的东西。 Sebagai contoh, saudara, di pasal yang ke-8, satu pasal sebelum pasal 9, itu tertulis seperti ini, di ayat 21 dan 22. Orang akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar, dan ketika lapar, mereka akan gusar dan mengutuk rajanya dan Allahnya. Orang akan menengadah ke langit dan melihat ke bumi, ternyata hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menghimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kegelapan. 而且这个黑暗，我们可以从以赛亚书第8章21节看到，他们必经过这地，受艰难，受饥饿，饥饿的时候心中焦躁，咒骂自己的君王和自己的神，仰望上天，复查下地，不料尽是艰难、黑暗和幽暗的痛苦，他们必被赶入乌黑的黑暗中去。 Sudah ada krisis yang terjadi sebagai satu bangsa. 那么这是作为一个国民的一个艰难。 Secara ekonomi, saudara, mereka telah hancur nih. 那么作为一个国民，他们已经毁坏了。 Banyak orang melarat, banyak orang miskin, banyak orang kelaparan. 很多人在痛苦当中、艰难当中、饥饿当中。 Belum lagi mereka akan menghadapi ancaman diambil alih atau dijajah oleh bangsa asing.
而且他们也面对一个风险，就是被外国的外民来侵犯他们。 Ada kegelapan mengenai ketidakpastian apa yang akan mereka hadapi di masa depan. 而且这样的黑暗使他们对未来没有着一个盼望， Ada ketakutan tentang keselamatan 他 mereka. 们对自身的安全感到害怕， Ada perasaan mereka itu sebenarnya sendirian. 他们感觉到自己独自一人， Mereka merasa tidak ada pertolongan, tidak berdaya nih. 他们觉得他们无能为力，没有任何的帮助， Mereka helpless nih. 他们完全的无助， Dan mereka merasa tidak punya pengharapan, hopeless. 而且觉得无望， Keadaan rohani juga tidak baik. 他们的属灵状况也不好。 Saudara, orang-orang dalam kegelapan ini dikatakan apa? Mengutuk Allahnya. 而且这样在黑暗的人，他们怎么说呢？他们咒诅他们的神。 Saudara, kegelapan itu selalu berkaitan dengan evil, dengan hal-hal buruk, dengan dosa, dengan kejahatan, dengan penderitaan dan sebagainya. 那么黑暗永远是跟一些邪恶、一些罪恶、一些不好的东西、一些残暴有关的。 Tetapi kegelapan juga berkaitan dengan yang kedua, dengan yang namanya ignorance. 但是这样的黑暗也跟另外一点一样的，就是无知。 Saudara, ignorance saya terjemahkan sebagai ketidaktahuan. 这也是的 ignorance 就是无知。 Saudara, orang yang berada dalam kegelapan tidak tahu dia harus jalan kemana nih. 那么坐在黑暗中的人，他们不知道他们应该往哪里去。 Saudara, artinya begini, pada zaman Israel, di zaman Yesaya yang sedang berada dalam kegelapan, tidak ada orang yang punya pengetahuan yang tahu bagaimana menyelesaikan problem ini. 而且在以赛亚时代，他们这些住在黑暗中的人呢，没有一个人有智慧能够知道他们应该往哪里去。 Tidak ada yang tahu bagaimana kita bisa disembuhkan ini dari kegelapan ini. 没有人知道他们怎么样的能够恢复他们黑暗中的状况。 Mereka tahu keadaan memang sedang tidak baik. 他们知道他们情况原本不好， Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya supaya membalikkan keadaan ini. 但是他们完全不知道应该怎么样的转移原状， Mereka mencari-cari sesuatu untuk jadi pegangan mereka. 所以他们一直寻找他们能够持守的东西。 Maka sudah perhatikan di dalam ayat yang ke pasal 8 ayat 19 dan 20a. Saudara, ada orang-orang yang coba cari jalan dengan meminta petunjuk kepada arwah-arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan berkomat-kamit. Lalu kemudian ada yang menjawab begini, bukankah satu bangsa patut meminta petunjuk kepada ilahnya? Haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang mati bagi orang hidup untuk memperoleh pengajaran dan pesan? 那么这里在第8章第19节说得很清楚，有人对你们说，当求问那些交鬼的、行邪巫术的，就是声音绵软、言语细密的。 你们便回答说：百姓不单求问自己的神吗？岂可为活人求问死人吗？ Jadi mereka cari jalan dengan apa? Saudara, mencari petunjuk kepada arwah-arwah dan kepada roh-roh peramal. 所以他们怎么样的去寻找道路呢？他们就是去问灵，还有问一些那个求邪术的。 Karena mereka tidak tahu mereka harus mencari jalan pertolongan dari mana. 因为他们不知道从哪里找到救恩。 Jadi saudara, kegelapan selalu berkaitan dengan dua hal ini, evil and ignorance. 所以黑暗永远跟两点有关，就是邪恶和无知。 Tahu keadaan ini tidak baik, sedang buruk nih, tapi jalan keluarnya apa? 他们知道这一点不好，但是他们出路是什么呢？ Saudara, di tengah-tengah kondisi kegelapan seperti ini yang dialami oleh bangsa Israel, ada janji pengharapan tentang terang yang akan datang. 当以色列民经历这样的一个黑暗的时代的时候，他们有一个盼望赐给他们。 Artinya begini saudara, meskipun keadaan gelap dan buruk dan manusia tidak bisa menyelamatkan, memulihkan diri dan keadaan mereka, ada pengharapan datangnya terang. 那么他们的状况呢，原本很黑暗、很恶劣，但是他们不能够自救，也不能够恢复他们的状况。他们即使是如此呢，有那个盼望，有光的盼望领导他们。 Dikatakan terang itu bersinar atas kegelapan mereka. 这里说光照耀在黑暗中， Saudara, terang itu bukan muncul dari dalam. 那么光不是从内心发出的， Terang itu bukan muncul dari kalangan internal bangsa Israel. 也不是从以色列民内在所发出的， Tetapi terang itu datangnya dari luar. 而且光是从外在来的。 Maka terang itu tidak mungkin bisa didapatkan oleh manusia dengan jalannya sendiri. 所以光呢，不能够靠人自己的能力寻到的。 Terang itu selalu sesuatu yang datangnya dari luar. 那么光永远从外面而来的。 Kalau tidak ada terang yang datang itu, mereka tetap akan dalam kegelapan. 如果没有光来到他们当中，他们继续活在黑暗中。 Dan terang ini bicara mengenai apa yang Allah akan lakukan untuk umatnya. 那么这个光呢，就是表示上帝为他的子民所要做的事情， Khususnya tindakan untuk menyelamatkan mereka. 特别是有一个行动要拯救他们。 Nah, bagaimana terang ini bersinar? 那么这个光
怎么样的照耀他们呢？ Itulah ayat yang kelima yang tadi kita baca. 就是刚才我们读的第5节。 Seorang 第6 anak 节 telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. 那么有一婴孩为我们生，有一子赐给我们。 Artinya jawaban Tuhan untuk keadaan kegelapan itu adalah anak yang akan lahir ini. 而且上帝对于他们的那个答案，就是有一个婴孩为我们而 Anak 生。 yang akan lahir inilah akan menjadi terang. 这个将要生的婴孩将要成为光。 Di dalam kegelapan yang mereka butuhkan cuma kehadiran anak ini, orang ini, pribadi ini. 在黑暗当中，他们所希望的就是一个黑暗，就是这个人要带来光。 Dan kita melihat di ayat yang kelima tadi, saudara, pribadi ini kemudian diberikan sebutan, diberikan nama, 4 nama atau 4 sebutan, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 而且这个在第6节里面有4个称呼，就赐给这个孩子，就是奇妙测试、全能的神、永在的父、和平的君。 Saudara, sebutan-sebutan ini menggambarkan betapa ini satu hadiah atau pemberian yang sangat berharga. 而且这4个称呼呢，就表示了他赐给一个非常宝贵的礼物。 Kenapa? 为什么？ Kalau saudara renungkan semua nama, semua sebutan ini cuma milik Tuhan. 你看啊，这些称呼，这4个称呼都是属于上帝的。 Tidak mungkin manusia bisa disebut sebagai Allah yang perkasa. 人不能够称为全能的父， Maka sebutan-sebutan ini sebenarnya merujuk kepada Allah itu sendiri. 所以这些称呼都是指向上帝本身。 Saudara, dengan kata lain kita bisa berkata bahwa kehadiran anak ini bukan sekedar kehadiran seorang manusia yang lahir. 那么我们会看到，这关于这个要降生的孩子，不是只是这样一个人罢了。 Dan 4 sebutan, 4 nama ini mau menggambarkan kualitas dan karakter dari Mesias yang akan datang itu. 而且这个4个称呼，就是描绘了这即将来临的那个弥赛亚的质量和他的属性。 Dan inilah yang akan jadi pegangan harapan mereka yang akan mereka pegang terus. 而且这是他们所持守的，是他们所仰望的。 Saudara sudah belajar 2 nama, 2 sebutan yang pertama. 我们敢学习之前面的2个称呼。 Hari ini kita belajar yang ketiga. 今天我们学习第3个称呼， Bapa yang kekal, everlasting Father. 永在的父。 Ada satu hal yang saya perlu jelaskan lebih dulu. 有一点我先要跟你们解释清楚， Istilah Bapa tidak merujuk pada Allah Bapa di Nama surga ini- yang adalah pribadi pertama dari Allah Tritunggal. 那么这里的父呢，并不指向天父，就是在三位真神里面第一个位格。 Saudara, kita percaya dalam kekristenan kita meyakini doktrin atau ajaran Allah Tritunggal. 那么在基督教里面呢，我们有这个三位真神的教义。 Allah itu satu tetapi bereksistensi dalam 3 pribadi. 上帝本是一个，但是他们显在3个位格里面， Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 就是父、子、圣灵。 Allah Bapa 圣父 bukan Allah Anak. 不是圣子， Allah Anak atau Allah Putra bukan Allah Roh Kudus. 圣子并不是圣灵， Yang mati di kayu salib bukan Allah Bapa. 死在十字架上的不是圣父， Yang diutus ke dunia ini bukan Allah Bapa. 被差遣到世上的不是圣父， Yang lahir dari seorang perempuan bukan Allah Roh Kudus. 而且从一个童女而生的并不是圣灵。 Saudara, ini kebenaran memang penuh dengan misteri, tetapi yang ini dikatakan adalah ini satu tetapi eksistensi dalam 3 pribadi. 那么这个真理呢，有很多的奥秘，但是我们知道这个三一真神本来就是一体。 Artinya begini, saudara, ketika Yesus sebut sebagai Bapa yang kekal, bukan berarti Yesus yang adalah Allah Putra tiba-tiba berubah jadi Allah Bapa. 所以这里说永在的父，并不是说上帝那个耶稣自己本身呢，不能够一转变成了天父。 Jadi di sini bukan bicara hubungan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 这里并不讲说圣子父子圣灵的关系， Tetapi di sini bicara Mesias yang datang itu punya kualitas, punya karakter yang bagaimana sih? 而且是讲说将要来临的弥赛亚的一些的质量和一些属性。 Yesus pernah digambarkan seperti gembala. 那么主耶稣也被描绘成一个牧者， Yesus pernah digambarkan seperti saudara sulung kita. 而且也描绘成我们的长子， Yesus pernah digambarkan seperti seorang hamba, pelayan. 也被描绘成一个仆人。 Nah, di sini Yesus digambarkan seperti seorang ayah, seorang bapak. 那么这里的耶稣呢，是被描绘成一个父，是一个做父亲的。 Jadi kualitas karakter Yesus digambarkan ini loh seperti seorang bapak, seorang ayah yang baik. 所以他的属性就是作为一个父，作为一个很好的父亲。 Saudara, seorang yang bernama Sam Storm berkata begini, sebutan ini adalah satu analogi deskriptif merujuk pada karakter Kristus. Dia memang adalah pribadi yang seperti seorang ayah, seperti seorang bapak waktu memperlakukan kita. 而且这个称呼呢，就是一个类比，就是主耶稣的那个属性，他是
像父亲一样的，他对我们好像父一样对我们。 Cuma saudara sayangnya kata ayah, bapak, father tidak selalu itu mengingatkan mungkin beberapa saudara pada satu pribadi yang baik, membimbing, meneguhkan, dan dekat dengan kita. 那么这里所谓的父呢，不永远是指向一个做父亲的，永远的对我们好，或者是对养育我们，还是照顾我们的。 Bagi sebagian orang saudara yang tidak memiliki ayah yang baik, father yang baik, maka istilah ayah, bapak atau father itu punya konotasi jauh, acuh tak acuh, pasif, tidak hadir, egois, nggak peduli, kejam. 那么对于这样的一个做父亲的时候，可能有很多人或是有一些人经历过这样的父亲，并不像那个所谓的那个父一样，而且他们是疏离的，他们漠不关心，或者他们是被动的，不在的，或者是不可靠，或者是残酷的。 Bahkan di antara keluarga Kristen pun juga banyak anak yang mengalami ketidakpedulian emosional dan pengabaian dari ayahnya yang sangat egois. 那么在基督教家庭里面，可能这些小孩子也经历了这种很自私或者是很不在乎的父亲。 Jadi bagi sebagian orang saudara kata atau istilah ayah itu tidak mendatangkan satu makna yang positif nih. 所以所谓的父亲呢，这并没有一个很正面的一个意义。 Tapi yang saya mau katakan saudara, ketika Yesus digambarkan sebagai seorang ayah, seorang bapak yang baik, ini memang adalah gambaran seorang ayah, seorang bapak yang ideal, yang sempurna, yang baik. 但是这里所谓描绘耶稣是一个像父亲一样的，是一个很理想的父亲，很好的父亲。 Segala sesuatu yang saudara impikan tentang seorang anak ayah yang baik, saudara bisa temukan di dalam Yesus. 所有指向一个好父亲的特征呢，都能够在主耶稣身上找到。 Segala sesuatu yang saudara inginkan dari hubungan dengan seorang ayah yang baik, saudara bisa lihat itu dalam diri Yesus. 所以人关于一个很向往一个好父亲的，都能够在主耶稣身上找到。 Karena dia akan selamanya seperti ayah yang baik, yang sempurna dalam menuntun, membimbing, mengembalakan kita. 因为他永远是一个很爱我们的父，他会带领我们、管教我们、照顾我们。 Berapa hari yang lalu saya membaca satu renungan Natal. 那么前几天呢，我读了一篇关于圣诞节的那个文章。 Penulisnya bicara tentang topik ini, Bapak yang kekal. 那么这个作者呢写关于永在的父这个文 Dia 章， mengatakan Yesus adalah seperti seorang bapak ayah yang baik. 他说主耶稣就好像一个很好的父亲一样。 Lalu dalam tulisannya dia mengatakan begini, kalau saya mau bandingkan Yesus seperti seorang ayah yang baik, sangat beda dengan beberapa kategori ayah yang negatif. 那么他说，我看到这所谓的主耶稣是一个好父亲，跟其他的文章关于一些负面的父亲完全不一样。 Yang pertama, 第一， dia mengatakan Yesus berbeda dengan yang dia sebut the never satisfied dad, ayah yang nggak pernah puas. 那么他这里描绘主耶稣不像那个永远没有满足的父亲， Saudara, ada ayah-ayah yang seperti ini loh. 有这样的父亲， Nggak pernah puas dengan anaknya. 他对孩子从来不满足。 Selalu melihat anaknya itu kurang dan menuntut nih. 他看到孩子在孩子身上永远看到一些不足的地方，永远的要求孩子做得更 Dan 好。 penulis ini mengatakan Yesus tidak demikian. 那么作者说，主耶稣并不如此。 Yang kedua, 第二， Yesus tidak seperti yang dia sebut sebagai the time bomb dad. Ayah yang seperti bom waktu. 那么他也描绘成他主耶稣也不像一个随时能够爆炸的一个父亲。 Ayah yang kok nggak bisa prediksi, hari-hari tertentu tampaknya baik, hari-hari tertentu buruk sekali. 这父亲完全不能够预测的，有时候他很好，但是有一些他会爆发出来。 Ketika keadaan buruk, hal kecil pun bisa membuat ayah ini marah besar dan bisa memukul. 当他处在不好的状况的时候，一点点小事都能够让他能够炸裂。 Dia sebut sebagai the time bomb daddy. 这就是所谓的有时间炸弹的一个父亲。 Yang ketiga, 第三， dia mengatakan Yesus berbeda dengan yang disebut sebagai the emotionally distant dad. Ayah yang secara emosional jauh. 那么他这里也说，主耶稣并不像一个在情欲上远离他们的父。 Ayah seperti ini sih memang masih bekerja dengan baik, menyediakan kebutuhan untuk keluarganya. 那么这样的父亲还是能够做工，为他的孩子、为他的家庭预备一切。 Tetapi seperti nggak ada ikatan emosional dengan anaknya nih. 但是跟孩子之间没有情感的联系， Nggak pernah keluar dari kata-kata mulut ayah ini, aku mengasihi, aku mencintaimu nak. 那从父亲口中没有说“孩子，我爱你 Nggak peduli anaknya sedang dalam keadaan emosional yang bergumul nih. ”。
他完全不在乎孩子处在一个情绪的交战中。 Jadi penulis ini mengatakan Yesus tidak seperti itu. 那么作者说耶稣并不如此。 Dan yang terakhir, 那么最后 Yesus tidak seperti yang disebut sebagai the absent dad, ayah yang tidak hadir, tidak ada. 他们也说主耶稣也并不是那个永远不在的那个父亲，不出席的父亲。 Karena sibuk kerja, sibuk cari uang, sibuk dengan hobinya dan sebagainya, sepertinya ayahnya itu tidak hadir dalam hidupnya. 因为做父亲的整天都忙于他的工作，忙于他的爱好，或者忙于他的那个寻找生计，永远没有在场预备他孩子供 Saudara, 应。 cukup banyak sesungguhnya anak-anak yang bertumbuh dengan fatherless figure, ayah yang tidak hadir. 那么有很多的小孩子都活在一个没有父亲的，好像没有父亲的家庭里。 Jadi penulis renungan yang mengatakan Yesus tidak seperti 4 kategori ini. 但是呢，作者说主耶稣并不像这4类的人。 Kalau kita mau gambarkan Yesus seperti seorang ayah, seorang bapak, ini ideal, sempurna, baik memang. 而且如果我们要描绘主耶稣一个父，是一个理想的，是一个很好的父。 Beberapa karakteristik yang kita bisa coba pikirkan mengenai Yesus sebagai Bapa yang baik. 那么有几个属性是我们能够思想做弥赛亚，就是耶稣成为一个好父亲。 Yang pertama, 第一， He is merciful and compassionate to us. 他蛮有慈悲，也蛮有怜悯， Penyayang dan penuh belas kasihan. 他爱我们并充满怜悯。 Mazmur 103 ayat 13-14 berbunyi seperti ini. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Sebab Dia tahu dari apa kita dibentuk, Dia ingat bahwa kita ini debu. 诗篇103篇13、14节说，父亲怎么样的连续他的儿女，耶和华也怎么样连续敬畏他的人，因为他知道我们的本体，思念我们不过是尘土。 Compassion, belas kasihan Yesus itu yang terlihat nyata dalam kehidupan dan pelayanannya kan. 那么耶稣蛮有慈悲，蛮有怜悯，就在他的服事中我们能够看出。 Ketika Yesus melayani dan dikatakan di Matius 9, Dia melihat bahwa orang banyak terlantar, tidak digembalakan, seperti domba-domba yang tidak punya gembala, dikatakan apa? Tergeraklah hatinya oleh compassion. 那么在马太福音也讲了关于主耶稣，他看他们好像羊没有流离，没有羊，没有牧人的羊一样，他们流离失所，好像走迷的羊一样。 Yesus satu kali bertemu dengan seorang janda yang akan menguburkan anaknya yang tunggal, yang mati ini. 那么主耶稣也曾经一次遇见一个寡妇将埋葬他死了的孩子。 Di Lukas 7 dikatakan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh compassion itu. 当主耶稣看到这个寡妇的时候，他心有所感动，就怜悯他。 Dan Yesus berkata pada janda ini, don't cry, jangan nangis. 而且他对寡妇说：“不要哭。” Saudara, kita tahu hubungan emosional seorang ayah yang baik dengan anak-anaknya. 我们看到我们的主耶稣，一个父亲跟孩子在情感上的一个关系。 Saya merasakan ketika punya anak, 我深深的感受，当我有孩子的时候， membesarkan anak-anak, 要育养孩子， melihat juga anak-anak masuk dalam kesulitan pergumulan. 也看到孩子走进一些困难和挣扎中。 Saya percaya hati seorang ayah seperti yang dikatakan oleh kalimat ini, if your children are not doing well, you feel that. 我相信一个父亲也好像这句话一样，如果你孩子过得不好，你能够感受到。 Kalau anakmu sedang dalam keadaan tidak baik, pasti kita itu sebagai orang tua juga tetap rasa, aduh kasihan nih. 如果孩子的情况不好，我们做一个父亲也觉得很可怜。 Kenapa saudara? Karena your well-being is so deeply connected to their well-being. 因为你的福利跟他们的福利是联系在一起的。 Ketika anak sakit, ketika anak masalah, ketika anak bergumul, saudara, kita sebagai seorang ayah ya, saya percaya pasti akan merasakan satu perasaan compassion ini loh. 当我们的孩子在病痛当中，或在走投无路当中，或在挣扎当中，我们做一个父亲肯定我们能够感同身受。 Dua anak laki-laki saya sudah tidak tinggal bersama kami, sudah dua-dua tinggal menetap dan bekerja di Amerika Serikat. 我的2个孩子已经不跟我们住在一起，要住在美国自己那边工作。 Tapi saat-saat ketika mereka telepon atau kita video call dan mereka cerita, Pak, aku dalam keadaan seperti ini loh. 但是当他们有时候打电话或是视频的时候，他们讲说我的现在的情况是这样子的。 Hati seorang ayah tidak mungkin kemudian mentertawakan cerita pergumulannya. 那么作为一个父亲，他不可能取笑孩子所经历的一些的挣扎。 Bahkan saya berpikir kalau bisa
saya ada di samping dia saat itu. 而是有很多讲说，如果可能的话，我当时就在他们身旁。 Saudara, Yesus digambarkan sebagai bapak ayah yang seperti itu loh. 那么主耶稣被描绘这样的一个父亲， Tidak peduli saudara kita ini mungkin anak yang nakal atau kita ini penuh pemberontakan, dia tetap mengasihi kita. 不在乎我们是一个顽劣的孩子，或者是一个犯罪的孩子，他是永远爱我们的， Dia tahu semuanya tentang kita. 因为他知道我们所有的一切， Dia tahu kenakalan-kenakalan 他 kita. 知道我们的恶劣， Dia tahu kejahatan kita. 他知道我们的罪恶， Dia melihat semua dosamu. 他看到你完全的罪， Tapi dia tetap mencintai. 但是还是爱你们。 Saudara tahu cerita perumpamaan anak yang hilang di Alkitab kita. 你们还记得圣经所讲说一个遗失的孩子吗？ Ini anak yang sudah minta warisan lebih dulu lalu habiskan tuh pesta pora dan kemudian jatuh miskin. 因为这个孩子已经要求他的父亲分家，而且他拿了钱财到处去那个挥霍。 Lalu anak ini memutuskan aku kembali ke rumah papaku. 然后孩子就决定我要回到我的父家。 Apa yang tertulis? 那么记载着什么呢？ Dikatakan di Lukas 15 ayat 20, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh compassion, belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. 那么这经文里讲说，于是他就回到他的父亲那里去，相离很远的时候，父亲就已经看见他了，就动了慈心，就跑过去抱住他的颈项，而给他亲嘴。 Ini hati seorang ayah. 这就是一个做父亲的心。 Saya percaya Yesus punya hati seperti itu. 我相信主耶稣有这样的心态。 Yang kedua, 第二， He is provider and protector. Dia menyediakan dan dia melindungi. 他是供应我们的主，还有我们的保护者。 Saudara, kita tahu para ayah memang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penyedia dan pelindung dalam keluarga. 我们相信呢，做一个父亲是被呼召在家庭里面作为一个预备者，还有一个保护者。 Seorang ayah yang normal dan baik pasti dia akan bekerja, cari nafkah, akan mengurus keluarganya, melindungi anak-anak, memelihara, menjaga, membesarkan. 那么一个在家庭做一个好父亲呢，肯定他会保护他孩子，他会供应一切，他能够去寻找生计，而且他能够看顾孩子，看顾他的家庭。 Memang ayahlah yang dipanggil seperti ini nih. 因为做一个父亲就是因这样子被招的， Saya percaya tentu didampingi oleh istri, oleh ibu nih. 他肯定是有他的妻子作为陪伴 Tapi 的。 seorang ayah yang baik tahu nih tanggung jawabnya. 但是做一个好父亲，他知道他的责任所在。 Saudara, saya bisa katakan dengan cara yang sama, anak yang lahir yang digambarkan di Yesaya pasal yang ke-9 ini adalah seorang raja yang akan menjadi ayah bagi umatnya. Dia akan melindungi, dia akan memenuhi kebutuhan mereka. 而且在这个以赛亚书第9章第6节呢，这个父亲要降生，他要成为一个君王，要看顾保守他的子民。 Saudara ingat ketika Yesus menyampaikan khotbah di bukit. 你还记得主耶稣在山上讲道的时候吗？ Salah satu topik ada bicara tentang kekhawatiran. 他们其中个主题就是讲一挂虑的事 Yesus 情。 berkata kepada audiensnya, lihatlah burung-burung di udara. 他跟会众讲：“你看天上的飞鸟， Dari mana mereka diberi makan? 他们从哪里拿到食物呢？ Bukankah Bapamu di surga yang memberi makan? 那么天父不是已经为他们预备了吗？ Lihatlah bunga bakung di ladang. 你看到野地的百合花， Bagaimana bisa seindah itu? 他们怎么能够生长得这样美好？ Salomo pun tidak bisa punya pakaian seindah itu. 那么连所罗门的衣服也不比这花一朵。 Siapa yang mendandani? 那么谁去装饰他们呢？ Bapak kita di surga. 是我们的天父。” Saudara, gambaran seorang ayah itu, bapak itu disampaikan dalam pengajaran Yesus ini. 那么作为一个做父亲的属性呢，就主耶稣在那讲道中已经说出来 Maka 了。 Yesus sebagai seorang ayah yang baik pasti akan menyediakan dan melindungi. 因此，主耶稣作为一个好父亲，肯定为我们预备和供应一切。 Saya percaya saudara kita bicara menyediakan, memberkati ataupun melindungi kita. Kita jangan cuma bicara aspek-aspek yang hanya bersifat material nih. 那么我们所谓主耶稣供应我们、保守看顾我们，不要只是在物质上的一切的 Tapi dia 观念， menyediakan berbagai hal yang memang diperlukan oleh anak-anaknya. 因为他为他孩子预备了他们所需要的一切。 Dia menyediakan firman untuk menguatkan kita ketika kita sedang terpuruk. 当我们在恶劣状况当中，他为我们预备了他的话语，让我们能够跟从他。 Dia menyediakan bimbingan yang kita butuhkan saat kita harus mengambil keputusan sulit. 当我们要在困难中采取一个决定的时候，他赐给我们一些指导。 Dia menyediakan penghiburan pada saat kita ini sedang patah hati. 当我们在伤心难过的时候，他安慰我们。
Dia menyediakan orang-orang yang ada di samping kita untuk menguatkan kita, menghibur kita, mengajar kita. 他预备了在我们周围的人，为了要兼顾我们，为了要指导我们。 Dia menyediakan kesempatan-kesempatan untuk kita bertumbuh menjadi lebih baik. 他赐给我们机会，让我们能够生长得更好。 Dia membuka pikiran kita untuk bisa mengerti kebenaran rohani. 他敞开我们的思维，好让我们能够明白一些属灵的事。 Dia memberi kekuatan ketika kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk melanjutkan. 而且他呢，在我们觉得已经不能够再去的时候，他赐给我们，他为我们开路。 He is a provider. 他是供应者， Dia pelindung. 他是保护我们的人。 Sekali lagi saya sadar ada orang-orang yang mungkin pernah tidak punya ayah yang baik. 可能我们在周围的人很多都没有一个好的父亲。 Tidak semua ayah adalah ayah yang pasti melakukan pekerjaan yang baik terhadap anak-anaknya. 不是所有的父亲都为孩子做了一些好的事情。 Dan jikalau itu adalah pengalaman sebagian saudara di sini, engkau dibesarkan oleh ayah yang tidak ada, atau oleh ayah yang jauh, atau ayah yang kasar, atau ayah yang pernah menyakitimu. 如果呢，在我们当中有人有经历过这样的一个状况，就是你遇到了一个不负责任的父亲，或者是不好的父亲，或者是一个残暴的父亲， Sepertinya kita nggak punya figur ayah, fatherless. 仿佛我们没有一个父亲的形象。 Mazmur 68 ayat 6 berkata begini, Allah di kediaman yang kudus adalah Bapa bagi anak yatim piatu, fatherless, dan pembela, protector bagi para janda. 那么在诗篇68篇第6节说，我们的父亲在他的圣所里做他的儿女的父，也成为寡妇的一个伸冤者。 Allah memberikan atau menunjukkan fatherly care-nya 他完全为我们显出一个完全作为父亲的保守看顾。 untuk orang-orang yang tidak mengalami atau kurang memiliki human fatherly care nih. 对于那些没有生父的一些的管教或者是看顾， Maka kita bisa percaya kepadanya. 因此我们能够相信他。 Yang ketiga, 第三， sebagai ayah yang baik dia mendisiplin dan mengajar. 作为一个好父亲，他管教我们，引导我们。 Ulangan pasal 8 ayat ke-5 berkata begini, engkau harus insaf bahwa Tuhan Allahmu mendidik engkau seperti seorang mendidik anaknya. 在申命记8章第5节说：“你当心里思想，耶和华你神管教你，好像人管教儿子一样。” Amsal 3, 11, 12 berkata begini, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. 那么箴言也说：“我儿，你不可轻看耶和华的管教，也不可厌烦他的责备，因为耶和华所爱的，他必责备，正如父亲责备所喜爱的儿子。” Ayah yang baik, orang tua yang baik pasti mendisiplin anak-anaknya. 一个好的父亲肯定会管教他的孩子， Dan disiplin kita tahu bukan hukuman. 因此我们这管教并不是责罚。 Sudah disiplin itu harus dilihat dalam kaitan dengan keterlibatan dan kasih. 那么这个管教呢，永远有一种爱的存在。 Menggambarkan Tuhan itu cukup peduli dengan kita, maka dia ingin memberikan arahan kepada kita, memimpin, membimbing kita, dan untuk hal-hal tertentu dia mungkin harus mendisiplin kita supaya kita kembali ke jalan yang benar. 因为主耶稣作为一个好父亲，他肯定会引导看顾我们每一个人。他在我们的一个做错事情，他肯定会管教我们。 Saya tahu ada di antara kita yang mungkin mendengar kata disiplin langsung membayangkan disiplin yang kasar, yang kejam, yang tidak berperi kemanusiaan. 当然，我们想到这句管教的时候，可能我的思想会想说，是关于一些很残忍或者是很不好的一些的责罚。 Tapi saya percaya Tuhan kita tidak pernah mendisiplin kita dengan cara seperti itu. 那我相信我们的父从来不会这样管教我们。 Dia melakukan itu karena dia tahu ini untuk kebaikan kita. 他管教我们，因为这是为了我们的好处。 Dia mengoreksi kita supaya kita tetap berada di dalam jalan yang benar, tetap berada dalam karakter yang kudus nih. 他指导我们，引导我们，好让我们继续走在一个正确道路当中，有一个很好的品格。 Dia izinkan kita melewati pergumulan, kesulitan, bukan karena dia tidak mempedulikan atau tidak mengasihi kita. 他允许我们经过一些试炼，经过一些试探或是一些挣扎，并不是因为他不在乎我们， Tapi dia sedang membentuk karakter kita. 而是他在塑造我们。 Dia izinkan terjadi penundaan-penundaan padahal kita tuh ingin segera terjadi. 他会，我们时候很想说事情马上发生，但是他在延迟了， Karena dia sesungguhnya sedang menyiapkan kita untuk waktu yang tepat, the good timing, the best timing. 因为他所我们所预备的是最适合、最正确的一个时间。 Itulah disiplin, itulah didikan, itulah ajaran. 这就是管教，这就是教育，这就是带领。
Saya cuma bicara 3 hal hari ini. 我今天只讲3点， Mungkin kita bisa tambahkan yang lain, seorang ayah yang baik akan lakukan apa. 你们也可以加上一个作为好父亲的一些特点。 Saya cukup 3. 那么我说的只有3点， Tapi yang saya ingin sudah tidak lupa adalah begini. 但是我要你们不要忘记， Yesus adalah our everlasting Father. 耶稣是我们永在的父， Kekal, bukan temporary, bukan sementara jadi ayah yang baik. 不是暂时的做一个好父亲，是永远的。 Ketika kita menjadi milik dia, kita jadi miliknya dan dia milik kita selamanya. 而他，因为我们是属于他的，他是属于我们的，直到永远。 Tidak akan ada perpisahan, tidak akan ada goodbye antara kita dengan Tuhan kita. 我们跟上帝从来没有隔绝，从来没有说再见的。 Roma 8 mengatakan tidak ada sesuatu pun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. 那么罗马书说，没有任何事情能够使我们与神的爱隔绝。 Kebapaannya Tuhan Yesus bukan bersifat temporary, 主耶稣的父亲的属性，并不是暂时的， tetapi everlasting. 而是永在的。 Seorang pendeta bernama Charles Spurgeon berkata kalimat ini. 有的 Charles Spurgeon 曾经这样子说： Tidak ada Kristus yang tidak menjadi bapak, menjadi ayah. 没有一个基督是不是父样子的， Dan tidak ada kita yang tidak menjadi anak. 而且也没有人不是他的儿女。 Kita bersyukur kita punya dia, 我们 Bapak yang 感 kekal. 谢主，我们有这样的一个父，永在的父。 Kalau saudara pernah mengalami atau punya seorang ayah yang baik, 如果你曾经拥有一个好父亲， bersyukurlah. 你要感恩。 Itu seperti satu echo, seperti satu gemah gambaran. Ini loh Tuhan kita. 这就好像一个回响，这就是我们的主。 Tetapi kalau saudara pernah memiliki ayah yang tidak baik, 如果你曾拥有一个不好的父亲， saudara punya ayah yang paling mengecewakan di dunia. 或者是让你非常失望的父亲， Ingatlah ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan saudara. 但是你要永远记得，有一个位格是永远不会让你失望的。 Dia menawarkan untuk mencintaimu seperti ayah yang sempurna sampai 他 selamanya. 他要像永在的父、永远的父一样的爱你。 Bersyukur untuk jaminan kekal ini. 感谢上帝赐予永恒的盼望。 Kita harusnya bersuka cita punya ayah yang seperti ini. 我们应该喜乐，因为我们拥有这样的一父。 Minggu Advent ketiga lilin itu lilin sukacita. 那么在第3个降临周里面，这第3个蜡烛是讲说关于喜乐。 Biar hati kita dilimpahi dengan sukacita karena kita punya Tuhan yang seperti Bapa yang baik ini. 当然，我们每个人心都充满喜乐，因为我们拥有一个好的父亲。 Kasihnya kepada kita tidak pernah bersifat sementara, tetapi 因为 kekal. 他的爱从来不是暂时的，是永恒存在的。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan dari firman-Mu hari ini. 因为上帝感谢你赐下这样的话语，让我们能够思想和阅读。 Biarlah apa yang kami renungkan sungguh boleh jadi pegangan untuk pedoman hidup kami sebagai orang-orang yang memanggil Engkau Tuhan sebagai Bapa kami. 但愿我们所思想、今天所领受的，能够让我们永远的持守，我们拥有一个永在的父。 Dan biarlah Natal ini jadi momen kalau kami pernah memiliki ayah yang tidak baik. 那么在今年的圣诞节，如果我们曾经有一个不好的父亲， Natal menjadi momen kami dipulihkan karena kami punya pribadi Tuhan kami yang adalah seorang figur ayah yang baik. 但愿圣诞节能够复兴我们，因为我们有像主耶稣一样的父亲。 Kami mohon berkat Tuhan untuk firman hari ini. 也求主赐福今天的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. 奉告主耶稣圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。